Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Kalau dulu PAS hanya ada tabung kecil, Tin Milo yang dikutip dari ceramah ke ceramah. Kini, menjelang PRU 16, PAS kata mereka sudah upgrade. Daripada Tin Milo kepada Tong Drum. Nah, bukan main-main lagi. Naib Presiden PAS Idris Ahmad sendiri yang mengumumkan perkara ini. Kata beliau, jentera PAS dan Perikatan Nasional sudah mulai bergerak lebih awal. Bendera lama dibasuh, bilik gerakan dibuka, ceramah semakin rancak. Malah beliau yakin kalau Tin Milo dulu boleh tumbangkan 4 negeri, kali ini Tong Drum pula akan menggegarkan lebih banyak kerusi. Persoalannya, adakah strategi Tong Drum ini betul-betul akan menggugat kekuatan kerajaan perpaduan yang ada sekarang? Dalam masa yang sama, DAP pula datang dengan cadangan yang lain. Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, mencadangkan supaya pilihan raya parlimen dan juga DUN dibuat serentak untuk menjimatkan kos dan lebih tersusun. Kata beliau, walaupun parlimen boleh bertahan sampai hujung 2027, ada negeri seperti Johor, Melaka, dan Sarawak yang habis penggal lebih awal, yaitu pada tahun 2026. Manakala negeri-negeri lain seperti Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, dan Terengganu hanya akan tamat penggal pada tahun 2028. Cadangan ini nampak logik pada mata kasar, lebih mudah kalau semua negeri dan parlimen bergerak serentak. Tetapi persoalannya, siapa yang sebenarnya untung kalau PRU dibuat secara serentak? Betulkah rakyat yang akan jimat kos ataupun parti-parti besar yang dapat konsolidasi kuasa dengan lebih mudah? Idris Ahmad balas dengan lantang. Katanya, PAS dan PN akan tetap bertanding, sama ada PRU dibuat serentak ataupun tidak. Slogan mereka jelas, lawan tetap lawan. Tetapi dalam balasan itu, Idris juga menyindir UMNO dengan agak pedas. Beliau berkata UMNO sekarang sudah menjadi parti yang hanya layak bertanding di kerusi jaminan menang hasil kompromi dengan DAP. Malah Idris siap menyindir, dulu UMNO parti gergasi, kini hanya layak merebut 26 kerusi. Itu pun macam tempahan ode kopi daripada DAP. Nah, boleh bayang betapa teruknya sindiran ini kepada UMNO, parti yang pernah menjadi dominan selama lebih 6 dekad. Lebih panas lagi, Idris menyebut UMNO sekarang sudah jadi arwah politik di negeri majoriti Melayu seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, dan juga Perlis. Beliau menggelar kawasan itu sebagai tanah kubur UMNO. Kalau kita tengok fakta sejarah, memang ada benarnya. Sejak PRU 14 dan juga PRU 15 yang lalu, UMNO semakin kehilangan pengaruh di kawasan Melayu, terutamanya di utara dan pantai timur. Malah keputusan PRU 15 jelas menunjukkan Perikatan Nasional khususnya PAS semakin dominan di kawasan ini. Jadi apabila Idris mengulang naratif tanah kubur UMNO, beliau bukan sekadar menyindir, tetapi mengingatkan rakyat bahwa PAS sudah mengambil alih tapak yang dulunya milik UMNO. Kalau kita imbas kembali, dalam PRU 15, Perikatan Nasional berjaya tumbangkan banyak kubu UMNO, termasuklah di Kedah dan juga Kelantan. Malah di Terengganu, UMNO langsung tidak dapat kerusi parlimen. Jadi kenyataan Idris ini bukan sekadar retorik politik, tetapi berasaskan realiti yang berlaku dalam pilihan raya lepas. Namun, yang menarik di sini ialah bagaimana PAS menggunakan naratif tabung Tin Milo dan juga Tong Drum untuk memberikan message simbolik. Mereka parti yang hidup dari derma rakyat, dari sumbangan kecil yang dikumpul di akar umbi. Bukan parti elit yang bergantung pada dana besar ataupun kroni korporat. Naratif ini kalau dimainkan dengan betul, boleh memberikan impak besar karena ia dekat dengan hati rakyat marhen. Tapi, disinilah muncul persoalan kontroversi. PAS boleh bangga dengan Tong Drum mereka, tetapi dari mana datangnya dana besar Perikatan Nasional sekarang?
Adakah betul Perikatan Nasional masih hanya bergantung kepada kutipan kecil dari ceramah, atau sebenarnya sudah ada penyumbang besar yang berada di belakang tabir? Kalau kita lihat laporan-laporan sebelum ini, parti-parti politik di Malaysia memang jarang dedahkan sumber dana dengan telus. Malah isu dana politik pernah menjadi kontroversi besar, termasuklah kes-kes mahkamah melibatkan bekas pemimpin. Jadi wajar untuk rakyat bertanya, adakah tong drum PAS ini sekadar simbolik ataupun ada tong-tong yang lain yang kita tidak nampak? Sekarang mari kita sentuh pula satu lagi persoalan yang panas. Bila Anthony Lok cadangkan PRU serentak dan Idris balas dengan lawan tetap lawan, sebenarnya siapa yang paling gelisah? PH, BN, atau PN? Kalau PRU dibuat serentak, PHBN mungkin dapat jimat kos dan kurangkan risiko perpecahan dalaman sebab semua pun bergerak dalam satu rentak. Tetapi Perikatan Nasional pula mungkin lebih suka PRU berasingan sebab mereka boleh fokus satu negeri pada satu masa, macam yang berlaku dalam PRN 6 negeri tahun 2023. Ingatkah lagi masa itu? Masa itu PN berjaya kekalkan Kelantan, Terengganu, Kedah, malah memberi saingan sengit di Selangor dan juga Negeri Sembilan. Itu menunjukkan strategi fokus mereka berhasil. Jadi cadangan PRU serentak ini mungkin sebenarnya lebih menguntungkan PHBN daripada Perikatan Nasional. Jadi inilah persoalan kontroversi untuk kita pikirkan bersama. Adakah PRU 16 nanti akan menjadi gelanggang sebenar antara tong drum rakyat dengan mesin politik besar kerajaan? Adakah PAS betul-betul masih parti rakyat ataupun mereka juga sudah menjadi sebahagian daripada sistem dana besar yang dulunya mereka kritik? Dan yang lebih penting, mampukah UMNO bangkit semula ataupun mereka akan terus menjadi arwah politik di tanah kubur yang disebut oleh Idris tadi? Kalau kita tengok politik Malaysia sekarang, semuanya bergerak penuh dengan percaturan. Setiap kata-kata pemimpin bukan sekadar sindiran, tetapi strategi untuk membentuk persepsi. PAS dengan tong drumnya, DAP dengan cadangan PRU serentak, UMNO pula dengan kompromi kerusi. Semua ini menunjukkan betapa getirnya persaingan menjelang PRU 16 nanti. Pertarungan bukan sahaja soal undi, tetapi juga soal naratif. Soal siapa lebih meyakinkan rakyat bahwa mereka parti yang betul-betul memperjuangkan kepentingan negara. Jadi kawan-kawan, apakah Anda percaya yang PAS masih boleh berdiri hanya dengan derma tong drum rakyat biasa ataupun sebenarnya ada tangan gaib yang bantu menggerakkan jentera mereka? Adakah PRU serentak nanti akan memihak kepada kerajaan perpaduan atau sebaliknya membuka ruang kejutan besar buat Perikatan Nasional? Dan yang terakhir, patutkah kita simpati dengan UMNO yang semakin mengecil? Atau inilah masa rakyat ucapkan selamat tinggal kepada parti yang pernah digelar gergasi politik Malaysia? Inilah perbincangan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda pikir tong drum PAS ini betul-betul lambang kekuatan rakyat ataupun sekadar propaganda politik? Klik butang subscribe dan share video ini sebab PRU 16 bukan sekadar pilihan raya yang biasa. Ia mungkin menentukan arah masa depan politik Malaysia. Baiklah kawan-kawan, kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya dengan lebih banyak pendedahan dan juga kontroversi yang akan kita bongkar dan ulas bersama. Salam sejahtera dan salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja semua. Terima kasih.